pun. Okey, asas-asas apa yang berkaitan dengan chat ni lah. Kita kena tahulah sedikit contoh macam apa dia, apa candlestick ni kalau bentuk macam ni apa tandanya. Candlestick ni panjang merah apa tandanya, panjang hijau apa tanda dia. Dia ada juga. So dalam apa orang kata ilmu chatting ni ataupun chat ni kita ada dua sebenarnya. Kalau dalam apa-apa trading pun kita ada dua lah. Saya nak share screen sikit Okey. So dalam apa chat ni kita ada kalau dalam trading ni kita sebenarnya ada dua strategi utama lah ataupun dua cabang ilmu utama. Yang pertama ialah TA kita panggil. Yang kedua kita panggil FA. Okey, TA ini ialah technical analysis. Technical analysis inilah yang kita akan bincangkan ataupun yang kita akan belajar lah. Kita kena tahu sedikit iaitu berkaitan dengan chart ataupun yang berkaitan dengan candlestick. Chart pattern, candlestick pattern semua yang ada dekat technical analysis lah. Adapun FA ni kita panggil fundamental. Fundamental ni saya berdasarkan saya punya apa orang kata pengalaman dengan kripto ni baru beberapa hari. Nampak macam FA ni tidak diperlukan sangat sebab FA ni lebih kepada apa dia latar belakang coin tersebut, siapa dia pemilik coin tersebut, macam itulah. Kalau dalam saham fundamental kita kena tengok dia orang punya apa annual report dia orang, apa dia orang punya apa kewangan dia orang macam mana, dia orang punya profit keuntungan by tahun macam mana. So FA ni saya tak nampak ada kepentingan sangatlah dalam apa nama cryptocurrency. Tapi kalau technical analysis ni memang apa orang kata penting lah. So kita akan fokus kat technical analysis ni. So setiap daripada kita bila kita trade satu-satu counter ataupun satu-satu coin tu, kita mesti letak apa orang kata 3 benda penting sekali. Okey, yang pertama sekali bukan 3 benda penting. Kita kena tahu kita trade tu sama ada untuk pertama sekali long term ataupun mid term ataupun short term. Kita trade satu-satu coin tu adakah untuk long term punya jangka masa panjang punya pergerakan harga. Contoh hari ni aku beli, aku nak tengok berapa tahun akan datang benda tu akan naik. Itu kita panggil long term. Kalau mid term pula bulan-bulan, 2 bulan akan datang macam mana, 3 bulan akan datang macam mana. Kalau short term pula hari ni aku beli, hari ni aku nak jual ataupun hari ni aku beli, esok aku nak jual. So itu dia LT, MT, ST. Okay, so long term, mid term dengan short term. LT dengan MT ni bila kita tengok chart, dia tak perlukan, orang kata dia tak perlu tengok sangatlah chart. Sebab apa kita nak tengok dia 2 bulan ataupun 1 tahun, 2 tahun akan datang. So bila-bila pun kita beli tak ada masalah. Bila-bila pun kita beli tak ada masalah. So sekarang ni disebabkan mungkin kita ni perlukan kewangan yang dengan apa orang kata cepat, 2-3 hari ataupun seminggu 2 minggu kita kena tengok yang ni lah short term ni. Short term ni kita kena tahu di mana entry ataupun di mana kita nak beli, harga yang mana yang okey untuk kita beli. So kita kena tahu, nak tak nak short term ni memang kita kena tahu technical analysis. Okey. So technical analysis apa nama technical analysis untuk short term ni ataupun untuk semuanya lah. Benda yang pertama sekali yang penting dalam kita nak pilih counter ataupun coin tu, kita kena tengok SNR dia. SNR ini ialah support and resistance. Support and resistance. Oh, ini tak tahu ni. Support and resistance. Okay, support ni ialah dia punya harga paling bawah. Harga paling bawah. Orang panggil lantai lah. Harga paling bawah. Lantai dia. Okay, yang ini pula harga paling tinggi. Harga paling tinggi. Okay, so kita ada lantai, kita ada ceiling. Kita ada lantai, kita ada ceiling. Lantai, ceiling. Kita tak nak beli harga koin yang dah sampai ke ceiling. Dan yang kita nak beli ialah harga koin yang berada di lantai, berada di support. Okay, so SNR ni kita kena tahulah. So macam mana kita nak tentukan SNR dengan resistance ni, nak kita kena tengok chart. Kita nak tengok chart. So boleh ke? Boleh dapat ke?
So SNR ni penting lah. Boleh. Saya tunjuk satu counter. So dalam chat ni kita ada beberapa time frame orang panggil. Beberapa time frame. Pertama sekali 15 banyak time frame lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini contoh ni counter untuk ataupun coin untuk AVAX. Okey, kita ada kat sini kita ada time frame dia. Kita boleh tengok 1 second punya time frame pergerakan harga untuk 1 saat. 5 saat, 15 saat dan sampailah berbulan-bulan lah. Okey. 1 bulan sampai 1 bulan. So Mata share screen ke share? Sekarang? Share Ustaz. Yang AVAX tu. Tak ada. Share, saya share. Tak nampak tak nampak Mata kena keluar dulu kot yang ni. Keluar dulu yang ni yang apa ni? Yang tertulis-tulis ni. Anda tak tahu. Okey. Ya. Yang lain boleh Share screen. Senyap je semua. Okey. Boleh. Okey, yang ni. So dekat sini kalau kita tengok dekat desktop punya version, kita ada tengok dekat sini ini TradingView punya laman web Type saja TradingView, kita boleh jumpa. Saya tunjuk Bila kita pergi type TradingView. Okey. So dapat macam ni. So kita search saja apa benda counter yang kita nak ni lah, nak tengok. Search kat sini. So ni kita pilih crypto. Search sahaja. Search kat atas ni. Tak tahu pula ada web ni. Ini biasa, ni semua ada. Daripada forex ada. Semua dalam dunia ni semua ada dekat sini. AVAX, so kat sini AVAX USDT kita pilih. So dia akan paparkan dia punya chart lah. So dekat sini yang kita nak tengok ni, chart ni. So dekat sini kita ada time frame. Sebelah atas AVAX USDT ni kita ada time frame dia. So kalau kita ni seorang yang main strategi kita ialah long term. So kita boleh saja masuk dekat harga sini, kat bawah ni, dekat mana-mana lah, kat atas ni tak ada masalah sebab kita nak tengok dia punya pergerakan satu harga. Satu tahun ataupun 2 tahun. So bila kita nak long term punya strategi ni, kita kena tengok time frame 1 bulan. 1 bulan punya time frame. So kalau kita masuk kat bawah ni, kita tengok 1 tahun mungkin dia akan gerak ke atas lah. So sekarang ni AVAX ni baru-baru lagi. Baru beberapa bulan dia start masuk 1 September. Tapi kalau kita sekarang ni main mid-term, kita kena tengok bulan-bulan jugalah. Bulan-bulan punya bulan-bulan punya candle. Tapi kalau kita ni short term, kita kena tengok 1 day. 1 day punya macam mana. So 1 day. So dekat sini yang kita nak tengok mana dia punya support, mana dia punya resistance, mana dia punya ceiling dia, mana dia punya lantai dia. So dekat sini harga yang paling tinggi ialah sini. Support dan resistance ni dia banyak tempat support dan resistance. Okey. So macam mana kita nak tengok? Senang saja. Kita cari yang mana paling tinggi sekali, itulah dia punya resistance dia. So ini resistance yang pertama, kita boleh lukis kat sini mana ya. Okay. So ini resistance yang pertama, kita tengok. So resistance. So support yang kedua dia pernah buat kat sini. Resistance kedua kat sini, support yang kedua kat sini. Okay, so banyak resistance lah kita boleh buat. So sekarang ni kalau kita main short term, benda ni yang kita kena tengok. Kita tak nak beli dekat harga atas ni. Harga dekat atas ni. Sebab apa, kalau kita beli harga dekat resistance, berkemungkinan dia akan kalau dia tak ada momentum ataupun tak ada kekuatan untuk terus naik, dia akan jatuh. Okey. So jika kita tengok satu-satu counter tu, dia dah memuncak ataupun dia dah ada dekat atas. Bila kita tengok 1 day punya candle, dia dah ada dekat atas ni. So elakkan untuk beli. Bila dia dah tinggi macam ni. Sebab apa? Kalau kita beli atas, memang dia akan jatuh. So macam mana kita nak tahu okey tak okey beli tu, kita tengok dulu mana resistance, mana support dia. Contoh andai katalah yang ni semua tak ada lagi kan. Yang ni semua tak ada. Sampai sini. Kita nak beli tak nak beli? Hold dulu. Jangan beli lagi. Sebab apa? Bila kita beli, kemungkinan tinggi harga memang akan jatuh. So bila kita nak beli, kita tunggu harga tu buat retracement, kita panggil. Retracement tu apa? Retracement tu maknanya
dia menjunam ke bawah ataupun dia masuk balik. Dia baiki harga tu untuk dia cari support. So ni dia tengah cari support ni. Dia dah turun sini. Kemudian bila dah nampak satu candle hijau ataupun satu harga yang kita dah yakin yang dia boleh teruskan kenaikan, kat situ baru kita beli. Contoh candle lain. Contoh apa orang kata, macam contoh coin lain lah. Apa dia? ETH. Untuk ETH USDT. Okay, so ini one day punya candle lah, nampak. So dalam keadaan macam ni memang tak sesuai lah untuk kita beli ETH ni sebenarnya. Sebenarnya. Sebab apa kita tengok dekat sini? Ini ialah dia punya resistance yang pertama. Resistance yang pertama dekat sini. Okay. Kemudian dia punya support mana? Support dia kat bawah ni. Support dia. Okay, resistance kat atas ni, support kat bawah ni. Kalau dia tak menjadi untuk terus naik, dia akan jatuh dekat support ni ataupun dia akan jatuh dekat resistance sebelum ini. Sebelum ni, yang paling tinggi mana? Sebelum resistance yang paling tinggi sekarang ni, sebelum ni yang paling tinggi ialah dekat sini. So ini resistance yang pertama dia. Kat sini. Oh. Ni R. Cantik. So ini resistance pertama dia. Yang ni resistance kedua dia. Resistance, tak cantik. Tulis kat sini. Membebankan rakyat. Okey, yang ini resistance kedua, yang atas ni. Resistance pertama. Dia dah ni support dia. Ni support. Support yang paling bawah lah. Dia dah naik ke resistance pertama. So sekarang ni dia ada kekuatan untuk terus naik ke resistance kedua. Okey. Biasanya bila dah sampai kat resistance paling atas ni, dia akan masuk, dia akan jatuh balik dekat mana? Dekat resistance yang paling yang pertama tadi. Yang ini kita panggil resistance become support. Dalam saham ni bila dia dah naik, dia akan pecah resistance, kemudian dia jatuh ke resistance lama. So resistance lama jadi support. Lepas tu dia naik, pecah lagi resistance kedua yang atas sekali. Kemudian dia akan jatuh balik ke resistance paling atas yang ni. Itu resistance become support yang kedua. So itu dia. So sekarang ni bila kita nak masuk ETH ke dekat harga paling atas ni 3921 ni, hati-hati. Sebab apa? Dia boleh jatuh sampai ke 340 ni. 3400 ni. Dia boleh jatuh sampai situ kalau ikut prediction apa? Chart ni punya candle ni lah. So kalau dia jatuh, dia boleh jatuh sampai sini. So either kita boleh pilih sama ada kita nak beli kat atas ataupun kita nak beli dia kat bawah lah. So mestinya kita nak beli dia dekat bawah. So tunggu sampai dia masuk ataupun dia buat support baru. Dia buat support baru. So kita boleh masuk dekat support tu. So macam mana kat sini kita nak agak dekat mana dia akan jatuh. Pergi dekat, kita kecilkan chart ni. Harga yang paling dekat, support yang paling dekat yang dia akan jatuh mungkin bukan dekat sini tapi dekat sini. Tengok ni. Dia pernah jatuh dekat sini. Sini. So mungkin paling dekat dia akan jatuh dekat 3702 ataupun area-area sinilah. 37 ni. Situ paling dekat. So kita tunggulah sampai dia jatuh sampai sini baru kita beli. So kalau yang ni tak sesuai, kita ada banyak coin lain lagi untuk beli. So kita pilih counter yang lain ataupun coin lain. So tak perlu beli Ethereum sekarang, beli counter lain ataupun beli coin lain. Okay. So sekarang ini, tapi sebelum tu kita kena tengok. So ini resistance ni. Kita boleh beli ni andai kata dia tak melepasi yang ini lagi. Yang belah sini. Ni resistance paling tinggi untuk sepanjang apa orang kata 1 bulan ataupun 4 bulan, 5 bulan ni lah. Yang paling tinggi yang ini. So last pun kalau dia boleh naik lagi sampai sini saja. Dekat 4176. Itu last harga yang dia boleh naik. Last harga dia boleh naik. Okey, kalau dia ada kekuatan dia akan terus naik. Tapi kalau dia tak ada kekuatan ataupun dia tak ada momentum, orang tak nak beli ke apa ke, dia akan jatuh dekat sini lah. Dia akan jatuh dekat 37 ni. So itu dia support dengan resistance. Kita kena cari benda-benda ni. Dekat mana harga tu jatuh banyak kali. So ini jadi support dia. Kalau dekat bawah ni pun support juga ni. Ni. Tapi mungkin dia mustahil untuk jatuh kat bawah ni. Yang paling bawah sekali ni. Mungkin dia mustahil untuk, tapi tak mustahil dia untuk jatuh ke bawah ni.
Kalau andai kata apa orang kata mother coin kita Bitcoin jatuh, teruk, dia pun boleh jatuh. Last dia boleh jatuh sampai sini. Okay. So untuk short term ni kita kena tengok benda-benda ni. So kalau kita nak beli Ethereum, boleh. Kita nak beli Ethereum boleh. Tapi so sekarang ni risikonya tinggi lah kalau kita beli. Kalau kita nak beli boleh. Tapi pastikan last dia boleh naik sampai sini. Dia boleh naik. Kita TP ataupun kita punya target price. Untuk dia naik kita TP dekat atas ni. Lepas tu kita dah jual, tunggu dia retrace balik. Tunggu dia jatuh. Dia tunggu dia cari support baru. So itu dia beli dan jual untuk support and resistance ni lah. So benda ni sebenarnya kita kena apa orang kata buat sendiri kan. Bila kita tengok chart ni kita kena analisis sendiri baru kita lama-lama mahir. Okay. So ini satu contoh lah. So kalau pergi kepada Royal Q pula kita boleh masukkan. Contohlah, so sekarang kita tak nak beli Ethereum dekat harga atas ni. Kita nak tunggu harga dia kat bawah ni. Boleh kita beratur siap-siap dekat Royal Q. Beratur siap-siap kat Royal Q, beli dekat harga sini. Q harga dekat 369 ni. Boleh dekat Royal Q boleh Q harga Boleh Q harga. Tak jumpa pula kat mana. Ustaz pergi je, contoh dekat Ethereum tu. Tuan-tuan semua pergi dekat Royal Q. Buka Royal Q kemudian pergi dekat Ethereum contoh kita pergi dekat Ethereum. Oh bukan kat Hobi. Bukan kita nak beli melalui kat Hobi pun boleh juga. Kita nak beli melalui Royal Q kan. Dengarlah cikgu tu cakap. Ustaz Razak. Kalau janganlah pergi nyampuk. kalau pergi kat Royal Q nampak ke? Kalau pergi kat Royal Q tekan buy. Bila kita tekan buy, tapi tak boleh buy lah. Kita pergi kita kena apa orang kata first buy in price. Bila kita masuk dekat kaunter Ethereum tu, okey, dekat bawah-bawah ni sebelum kita punya trade setting kat bawah ni, atas tu ada dia tulis first preset buy in price. First preset buy in price itu kat situ kita boleh letak harga untuk kita masuk. Dekat bila dia jatuh kat sini dia akan masuk terus automatic dia masuk. Ni Ustaz Farhan boleh tunjuk kita tak boleh share screen di Royal Q pasal nak naik tu ni. Sebab saya pakai PC sekarang. Saya pakai PC. Maaf lah Ustaz dia, kami ni slow sikit. Itulah. Tak boleh screen. Dari PC hantar masuk dalam Zoom, hantar boleh share dekat Zoom. Hantar guna laptop handset hantar tu, hantar masuk Zoom guna handset, nanti hantar boleh share. Faham. Share screen. Yang itu Ustaz Razak pakar. Ya. Sekejap Sabar. Ni kelas. Sabar. Ni macam kelas berjalapuk ke sama? Alif min waw sarkas. Amidi dah sampai rumah. Mana? Lajulah. Mio boleh Mio? Mio okey. Senyap je Mio tu. Okey. Miau. Okey. 9 hari Miau. Ustaz, bagi saya jadi host. Ustaz. Sekejap. Nanti Farhan jadi host. Untuk dia share screen. Okey. Co-host Screen. Anda record tak apa Ustaz Farhan Boleh. Okey. Sebab laptop baru ni tak record rugi lah. Okey, so sekarang ni kita pergi ni game dah ni. Pergi dekat Royal Q, okey. So sekarang ni Royal Q kan. Contoh dekat sini lah ETH ni kan, Ethereum. So kita boleh pergi dekat first preset buy ini. Kita masukkan harga yang berapa kita nak beratur dekat support tadi. Contoh 3,700. So kita tekan je confirm. So dekat CD kita akan beratur.
dekat 3,700 dengan modal berapa? Dengan modal $10. Dekat sinilah trade setting. Kalau kita nak tukar dekat sini sajalah, 60 ke, 100 ke, 50 ke. Kemudian save, kemudian tekan start. Begitu. So dekat sini kita boleh beratur dekat harga yang lebih bawah lah. So kalau kita pergi terus buy, contoh kita kata tadi Ethereum, kalau kita terus buy, dia akan masuk dekat 39 ni, 3927 harga atas ni dia akan masuk. So kalau kita nak masuk harga bawah sikit, kita type kat sini first preset buy in price ni, kita tulis berapa harga kita nak masuk. So dekat situ dia akan masuk, dia akan beratur dekat situlah. Once dia sampai saja harga kat situ, dia akan terus match, dia akan terus execute masuk dekat kita punya hobi punya ni. Okay, so dekat sini kita boleh set lah bila kita nak beli, dekat harga mana kita nak beli. Tak adalah kita terus tekan start kat sini, dia terus masuk dekat harga 39 tu. So macam mana nak masuk dekat harga support tu? Tekan first preset, letak harga berapa yang kita nak masuk tu, harga berapa, dekat harga berapa, kemudian confirm dan tunggulah sampai dia kena dekat harga tu. Sampai dia jatuh sampai harga tu, kemudian kita dah boleh duduk diam lah. Tunggu sampai take profit ratio tu kena 1.1. Contoh kalau kita set 1.1 lah. Kalau kita letak 2 ke 3 ke, tunggu sampai 3 kena. So itu dia untuk masuk dekat support. Masuk dekat harga support. So kemudian so dekat sini, dekat apa nama Royal Q ni, kita ada dua strategi kan. Satu kita ada cycle dan satu lagi kita ada one shot. So saya prefer untuk apa nama kita ni lah, untuk guna one shot lah. Sebab kita punya modal, saya tak tahulah, saya punya modal sikit lah. Tuan-tuan punya modal tak tahu. So kalau saya ni, saya prefer untuk guna one shot. Sebab apa? Sebab one shot ni bila kita dah beli kat satu harga, kita dah set 1%, dia akan jual terus. Dia tak akan beli balik. Okay, dia tak akan beli balik. So bila macam tu, selamatlah dekat kita. Sebab apa? Contoh, kalau bila kita beli balik tu, harga jatuh. So dekat situ kita akan merah. Dekat situ kita punya apa nama Royal Q ni akan merah lah. So untuk kita tak nampak banyak merah tu kan, kita kena pakai one shot. So cycle ni dia risiko dia sebab apa? Dia beli dekat harga yang tinggi juga. Dia dah jual kat harga yang tinggi, kemudian dia beli kat harga tinggi tu untuk tunggu harga yang lagi tinggi. So itu risiko dia lah. Risiko untuk dia tak naik tu ada. Risiko untuk dia tak naik tu ada. So apa kita punya solusi kita guna one shot. Kita naik saja satu harga yang tinggi tu, kita dah jual terus semua. Kemudian kita tunggu dia jatuh balik, kita beli, kemudian naik lagi, jual. Itu cara dia. Kalau cycle ni bahayanya sebab apa? Sebab kalau dia dah naik harga tu tinggi, waktu kita beli lagi kat harga yang tinggi tu, kalau dia tak naik lagi, bila dia jatuh tu, itu kita akan merah. Sebab tu kita punya Royal Q tu banyak merah bila kita gunakan cycle. Maksudnya okay. dia maksudnya bila dijual tu, ada masa tu dia akan jadi resistant lah, harga resistant. Ya, betul. Bila kita jual kat atas tu, kemudian kita beli, maknanya kita beli dekat resistant. Dia dah paling tinggi dah ni, kita dah terjual dekat paling tinggi. Kemudian dia buy balik, cycle kan akan buy balik kan. So dia buy balik dekat harga yang tinggi tu, maknanya kita dah beli kat resistant dah tu. Bila kita dah beli kat resistant, kalau resistant tu apa orang kata, kalau orang kuat untuk beli lagi, so dia akan naik lah. Tapi kebiasaannya memang dia tak akan kuat untuk naik, dia akan jatuh sebentar lah. Dia akan jatuh sebentar ataupun dia jatuh lagi dan lagi. Okay, so untuk kita elakkan benda tu, kita guna apa? Kita guna one shot punya ni, one shot punya strategi. So itu satu benda. Man, boleh tolong tengokkan, kalau cuba kita tengok AVAX USDT sekarang. Nak tunjuk, nak belajar ni resistance dengan support. Okay. Boleh tak? Boleh. Kat skrin lah, saya nak tengok contohlah AVAX. Kita tengok sama-sama So saya sebenarnya beli AVAX juga, tapi saya salah beli. Saya salah beli. Saya beli AVAX juga, tapi saya salah beli.
Nak tengok dekat mana? Nak tengok dekat hobi ke? Nak tengok dekat Dekat Royal. Royal Queue. Sekarang siapa nak share? Macam mana? Nak tengok chat punya Chat. Boleh. Okey, kejap Sebab nak belajar tadi resistance dan support jap. Nak fahamkan sikit. Kejap Hai. kalau Boleh buka kat trading view tu kot. Trading okey, view okey. tadi kan. Saya share kejap. Isbel tengah rakam tu. Okey, so ini. Nampak? Okey. Okey. So sekarang ni AVEX ni dia sebenarnya kalau kita nak beli hari ni, nak jual esok, kita tak boleh tengok one day punya time frame. Sebenarnya lah, kalau kita nak beli hari ni, nak jual esok ataupun nak jual 2-3 hari lagi, kita tak boleh tengok one day punya time frame. Kita boleh tengok 1 hour ataupun 15 minutes punya time frame. Oh, okey. So andai kata kita tengok 50 minit 1 hour dulu lah. Nanti 2 hours. Okay, 1 hour. Okay, kita tengok chart ni So harga dekat tinggi dah ni. Tapi harga kat tinggi ni dekat support dia yang dulu. Support dia yang dulu, okey. Yang ni. Ataupun dekat resistance dia yang dulu. Yang ni. Kita tengok resistance dia. Jadi dia pernah tinggi dekat harga yang ini. So harga sekarang dekat resistance yang dulu. Okey, faham. Kalau hijau ni dia akan naik. Kalau hijau ni akan naik, dia memang akan naik, dia akan naik lah. Okey. Kalau dia naik, kita jangan beli waktu dia naik tu. Tunggu sampai dia jatuh kat sini balik. Tunggu dia jatuh balik dekat harga yang ni. Okey. Dekat tunggu dia jatuh balik. Okey, faham. Tunggu dia jatuh balik. So sekarang ni kita tak tahu dia nak naik ke nak turun. Boleh jadi dia akan jatuh balik. Okey, boleh jadi dia akan jatuh balik. Andai kata dia naik, kita jangan beli dekat harga yang naik tu. Tunggu dia retrace balik dekat harga yang bawah ni. Dekat resistance yang lama. Macam tu cara dia. Dan andai kata dia naik, dia akan pergi dekat resistance yang seterusnya, iaitu yang atas ni. Kalau dia naik, dia akan pergi dekat resistance yang atas ni. Kalau ni dia naik, dia akan pergi dekat sini. Dia akan start kat sini. Dia akan berat dekat harga atas ni. Okay. Dan kita tunggulah. Kita jangan beli dekat harga yang ni. Tunggu dia retrace dulu, jatuh dekat resistance lama dia. Kita beli kat situ dan kita tunggu harga dia naik. Berapa persen kita nak anggar bila dia turun dan dia naik tu, kita nak set dekat apa? Royal Queue ni. Berapa persen kita pergi dekat sini, tengok nampak ni kat tepi ni dia ada dia punya ni. Pergi kat sini, tekan tepi ni, tekan price range. Okay. Price range ni kita boleh anggar. Andai kata kita beli kat sini, kita tekan sini, tarik ni atas sampai sini. Berapa persen dia boleh naik? Dia boleh naik 5.59%. So kita boleh target untuk keuntungan 5.59 ataupun 6%. Kita boleh set dekat Royal Queue tu lah 6%. So sampai saja 6% nanti dia akan terjual lah. So itu satu cara. Kalau kita tak puas hati tengok yang ni, kita nak apa orang kata, nak apa lagi confirmation lagi, pergi kat 15 minit. Dekat 15 minit ni lagi kita nampak lah sebenarnya. Nampak ni. Sebenarnya kalau kita pergi kat 15 minit ni, perjalanan untuk AVEX ni naik ke resistance yang atas ni jauh sebenarnya, tinggi. Dia boleh tapi dia makan masa sikit lah, mungkin dalam 4-5 jam ataupun esok baru dia naik sampai sini. Okey. Kita tengok kat sini. So kat sini resistance dia mana? Resistance dia sini resistance dia nampak. Ini 15 minit punya candle. Resistance lama dia dekat sini 47.61. So sekarang dia dah berat dah kat sini. Tengok, dia tak dapat lepas harga kat sini. So dia tak dapat lepas harga ni, dia nak jatuh kat mana ni agak-agak. Dia tak dapat resistance ni dia tak dapat lepas, agak-agak dia nak jatuh kat mana ni sekarang ni. Tapi mungkin dia boleh naik ni, tapi kalau dia tak jadilah, dia nak jatuh kat mana? Kalau dia nak jatuh, dia mungkin akan jatuh kat sini pertama. Situ. Kat sini. Kalau dia jatuh juga kat sini, dia tak dapat pergi kat support yang kat sini, dia akan jatuh. Ustaz Farhan. Ya.
kenapa Ustaz Farhan cakap kat situ dia akan jatuh? Ustaz tengok kan ya? Kita tengok Kemungkinan kemungkinan dia akan jatuh dekat sini. Sebab ini harga yang dia pernah jatuh dan dia naik. So ini boleh jadi support juga. Dia jatuh sekejap, dia jatuh sampai sini, dia naik. Kemudian dia terus jatuh. So ini boleh jadi support. Ataupun yang paling kuat sekali dia jatuh dekat sini lah. Dekat sini. Area-area ni. Satu cara untuk kita kenal support ni, harga banyak jatuh dekat situ. Harga banyak jatuh dekat situ. So kita boleh. Resistance pun sama. Satu cara untuk kita kenal resistance, harga banyak cecah dekat situ. So ini harga banyak jatuh kat sini. Dekat sini satu, kat sini satu, sini nampak. Dia banyak jatuh kat situ. Dia banyak stay kat situ. Kalau ni tak jadi, kemungkinan dia akan jatuh dekat sini lah. Area-area sini. So kita beratur saja dekat area-area sini. Malam tadi saya fikir, saya beli malam tadi. Saya beli malam tadi. Saya beli dekat bukan sini. Tapi dekat sini. Dekat sini lah saya beli, dekat pucuk ni. Bukan dekat sini. Sebab ini sebelum ni. Dekat sini saya beli waktu harga dekat sini. Sebab saya tengok dia punya resistance yang lama dekat sini. So saya beli dekat bawah ni. Saya fikir candle ni boleh buat kat situ boleh naik atas lah. Tapi sebabkan momentum dia terus jatuh, sebab dia tengok Bitcoin jatuh, FX pun jatuh, so dia terus junam. So sekarang ni tak apa, ada masalah, kita hold je dulu sampai dia cecah harga sini. Nanti dia akan naik balik sikit-sikit. So penting kita beli dekat support ni sebab apa? Contoh kalau kita beli kat sini, dia jatuh pun dia akan naik balik dekat harga tu lah. Kalau dia nak terus jatuh, dia akan naik dekat harga sini dan dia jatuh balik ke bawah. Itu dia. So kalau kita beli kat atas ni tadi, untuk dia jatuh sampai sini, untuk dia recover balik sampai atas ni, itu memang ambil masa lama lah. Tunggulah 2, 3, 4 hari baru dia naik balik. So kita beli dekat betul-betul support lah macam tu. So bila kita macam ni, kita dapat kurangkan sikit kita punya risiko untuk apa orang kata loss tu. Okay, Ustaz Farhan. Ya. Saya nak tahu ni basic lah sebab saya memang tak pernah tengok pun candle ni baru. So nak tahu yang kan ada halus tu, satu yang halus, satu yang ya. Tu apa maksud dia? Bolt. Kita ada body, kita panggil, kita ada body, kita ada tail. Ataupun kita ada badan, kita ada ekor. Yang ekor ni harga pernah naik sampai sini, harga pernah turun. Contoh yang ni lah, yang panjang ni, yang besar ni kan. Okey. Yang ini merah ni, atas sekali harga buka 15 minit, first 15 minit, contoh kan, 3 suku. 3 suku harga dekat sini. Atas. 3.45, 3.5 harga dekat bawah ni. Harga tutup dia dekat bawah ni. So itu kita panggil badan. Okey, sepanjang 15 minit tu harga pernah jatuh sampai sini. Yang membentukkan dia ekor. Maknanya harga pernah sampai sini, tapi waktu 3.5 harga naik sampai sini, dia tutup 3.5 dekat sini. Kemudian 3.5 punya dia buka dekat atas ni, 3.45 dia tutup kat sini. Tapi harga waktu antara 3.5 sampai 3.45 tu harga pernah turun sampai ke bawah ni. Dan juga pernah naik atas lah. Ya, betul. Pernah naik sampai atas, macam ni macam harga yang atas ni pula. Ini. Kalau kat sini harga naik, harga kat sini, harga buka, harga tutup kat sini. Tapi dia pernah naik sampai atas ni. 51. Benda ni perlu kita ambil kira tak? Untuk kalau ekor-ekor ni support ke tak perlu? Kalau ekor-ekor ni sebenarnya kita perlu belajar dekat candlestick. Dekat dalam technical analysis ni kita ada candlestick punya pattern. Kalau bentuk T salib ni dekat bawah, apa tanda dia? Naik ke turun? Dia akan sambung naik ke dia sambung turun? Ada juga. Itu kelas lain lah itu kelas lain, mungkin kelas lain. Boleh ambil lesson chartis lah. Betul. Ada sijil MSN. Kita belajar yang ni lah. Tak dia sebelum ada lesen tu tak apa. Dah lesen kan kena bayar. Yang tu pun ada juga. Contoh tanda kita panggil hammer. Dia macam bentuk hammer. Dia macam bentuk tukul. Ekor panjang, punya ekor panjang, kepala dia kecil je.
Oh. Dan dia dekat bawah, dekat support. Hmm. Itu maknanya apa? Kalau tuan-tuan jumpa lah lepas ni. Ekor panjang, kepala dia kecil. Dia ada kepala kecil. Hijau ke merah ke, dia ada kepala kecil. Dan dia dekat support, itu maknanya tanda untuk dia naik. Tanda untuk dia naik. Bila jumpa tanda tu. Kat sini tak ada tanda tu. Mambang naik. Kat sini Mambang turun, mambang tengok naik. Ini jap. Dia punya yang halus tu panjang Dia punya ekor dia panjang. Hammer Ekor kita panggil. panjang. Dia punya tu pendek. Body Dekat pendek. dekat support. Tu ada. Ah. Support maksudnya kat bawah Ni ada ni satu ni. Ni sini. Okey, mana? Nak tunjuk kan. Pun tak boleh juga. Ya je. Dekat 1 September. 1 September lebih kurang pukul 2 pagi. 1 September. Itu time frame? 2 pagi. 1 September. Dia punya ni 15 minit. Dia chat dia 15 minit, 1 hour semua berbeza-beza. Lebih kurang 15 minit. 15 minit 1 September ni. 12 tengah hari. Sorry. 12 tengah hari bukan 12 pagi. Ada kan? Sebelum pukul 6. Oh ya ini. Ini ke? Lepas pukul 3 betul. Tak, yang ni bukan. Sebab yang ni dekat resistor ni, dekat atas ni. Oh. Contoh ekor panjang ni ni, contoh ni. Dia kena warna merah lah. Ni. Dia dekat support, dekat bawah ni. Ekor. Ni. Ni nampak ekor panjang, kepala dia kecil. Kepala dia kecil. Dia ini probability yang kita panggil kebarangkalian untuk dia naik tu tinggi. Okey. Bukan dia tak boleh, bukan dia confirm naik, tapi probability untuk dia naik tu tinggi. Bila dia kat bawah. So itu tukul hijau ya. Tukul hijau ataupun tukul merah dekat bawah ataupun dekat support. So itu ilmu candle lah. Candle ni ada macam-macam bentuk. Alright. So itu. So sekarang kita belajar, dan itu satu candlestick punya pattern, bentuk candlestick. Ada dekat technical analysis ni kita belajar. Kalau tanda dia nak turun pula, tu nak tahu juga. Kalau tanda dia nak turun ni satu benda yang paling apa orang kata hammer juga tapi dekat atas. Hammer juga macam tadi, hammer juga tapi kat atas. Tadi kita nampak hammer tadi tapi kat atas tadi tu. Dekat resistant. Ni contoh hammer kat atas ni. Ni. Hammer juga tapi kat atas ataupun salib terbalik dekat atas. Paling tinggi harga ni, masa tu dia buat salib terbalik. T terbalik dekat atas. Standby untuk kita jual lah. Itu 1 September tu pukul 8 malam. Ke pagi? 7.30 pagi. 7.30 pagi. 7.30 pagi. Kan? Kat sini. Ini satu contoh ni. Dia dah tinggi, harga dah tinggi. Sampai satu masa dia buat macam ni. Dia sebenarnya dia ada dia punya apa orang kata. Yang ini kita tengok macam ni maknanya kita tahu teori je lah. Dia ada dia punya di sebalik candle tu sebenarnya dia ada dia punya psikologi dia. Okey. So itu satu ilmu candle lah, bentuk-bentuk candle lah, ada bentuk-bentuk candle lain lah. Okey, so satu lagi chart pattern, bentuk chart tu. So kalau dia bentuk head and shoulder, bentuk macam kepala bahu dekat atas, macam mana? Adakah dia akan naik? Tapi nanti tu kita mungkin boleh belajar di lain kelas lah. Okey, so sekarang ni yang paling penting sekali ni support and resistance. Support and resistance ni paling penting sekali untuk kita tahu. Tengok sekarang harga dah naik. Kita tak dapat ni. Dia dah naik ni. Kita tak beli kat harga sini, dia dah naik. Bila kita nak beli, adakah kita nak beli sekarang ni? Tidak. Kita beli bila tunggu dia retrace balik jatuh kat sini. Setiap resistance dengan support ni, bila dia sampai resistance, dia akan jatuh dekat bila dia pecah resistance yang lama, contoh ni dia pecah, dia tembus dinding ceiling lama, dia akan jatuh kat ceiling tu balik. Contoh lain kita buat dia akan jatuh. Contoh ni support. Ni support. Dia jatuh ni support ni. Kita tarik sikit. Okey, ni support. Okey. So sekarang ini support. So sekarang ni kita tengok. Ni support. Sekarang ni dia dah pecah ni.
dia dah pecah support lama, ataupun ini bawah sangat ni support lama, ni support support ni kita boleh buat banyak-banyak lah, banyak apa ni silap ni bukan. Okey, ni support yang paling bawah sekali ya ini. Okey, dekat sini dia tak boleh jatuh dah. Dekat sini dia dah tak apa orang kata orang tak nak jatuh kat sini. So sekarang dia pecahkan support lama. Dia pecahkan support lama, kemudian dia buat resistance dekat sini. Kemudian dia jatuh balik dekat support yang lama. Dia jatuh balik dekat support lama. Dekat area situ. Kemudian baru dia akan terus naik. Kemudian nanti kalau dia pecah resistance lama, yang ni dia pecah, dia akan jatuh kat sini balik lah. Dia akan jatuh kat sini balik. So itu dia support and resistance. Kita cakap SNR ni support resistance. Lepas tu support become resistant. Support become resistant. Bila dia naik, support become resistant. Resistant become support. Terbalik. Dia naik, pecah resistant. Resistant tu become support. Bila dia jatuh, tu kita kata resistant become support. Dia naik balik, pecah resistant yang sebelum ini. Kemudian dia jatuh kat resistant yang sebelum ni dia become support. Itu kita panggil resistant become support. So itu dia. Kalau kita dah mahir benda ni pun, insya-Allah lah boleh lah. Kita boleh maksimumkan keuntungan kita. Kemudian kalau kita nak tengok berapa kenaikan dia tu tadi kita tarik dekat sini tadi. Price range tadi. Dekat sini price range. So kita akan nampak lah berapa kemungkinan dia akan naik. So kita boleh set dekat Royal Q tu 2% ke 3% ke ikut kita punya price range kita tarik ni. Okay, so itu dia lah satu-satu contohnya. So cycle ataupun one shot pilihan tuan-tuan lah. Tapi saya prefer one shot sebab apa? Kita boleh manage benda tu sendiri. Kita dah terjual, bila dia jual, dia tak beli balik dah. So bila kita nak beli tu, bila dia jatuh balik. Bukan bila dia harga yang tinggi. So itu satu, one shot. Kebiasaannya Ustaz Farhan akan lihat candle ni waktu bila dan bila waktu sesuai untuk beli dan jual. Oh faham. So bila kita nak pilih counter tu, ataupun bila kita nak pilih coin ni, first kali kita kena tengok mother coin dia. Mother coin? Mother coin apa? Bitcoin kan. Oh, okey. Tengok mother coin dia. Kita tengok mother coin dia. Contoh macam BTC BTC tu Bitcoin lah. So hari ni punya BTC. BTC ni ke? Oh ni 15 minit. Kita tengok one day punya. Saya akan tengok one day punya lah. So hari ni dia hijau. Tapi hijau dia ni sampai bila kan? Hijau dia ni sampai bila? Selagi dia hijau ni kita boleh guna teknik tadi tu lah. Pilih resistance support. Okey, tapi kalau dia merah nanti dia merah, kita kena sabar sikit. Tahan diri sikit untuk kita beli benda tu. Sebab apa? Sebab apa? Semua coin waktu tu pun sama, merah. Menurun. Okey. Semua coin waktu tu merah. So waktu Bitcoin ni dia tengah jatuh ataupun dia buat candle merah, kita kena sabar untuk beli. Hold dulu. Okay. Hold dulu beli. Tunggulah sampai dia buat candle hijau sikit ke, waktu dia orang kata harga dia tu cantik lah. Sebab semua coin dia akan ikut ni. Bitcoin, mother coin. Mother coin. Contoh pagi tadi pukul 7 pagi macam tu lah. Merah, BTC merah. Semua coin merah. Oh, okey. Semua coin merah. Semua coin merah. So sekarang ni hijau, semua coin pun akan ikut hijau. Alright. Bukan semualah, kebanyakan. Okey, so ini dia punya mother coin, kita tengok ni. Dan satu lagi, kalau kita belajar sebelum ni mungkin dengan siapa? Cikgu Amin kalau masuk kelas Cikgu Amin tu. Muhammad Amin Hassan kan. Dia suruh pergi dekat Royal Q, tengok dekat list semua tu dan pilih merah yang paling banyak, betul tak? Percentage merah yang paling tinggi. Betul. Macam ni. So tapi sebenarnya dekat situ pun satu orang kata bukan kesilapan. Dia strategi ni macam-macam. Mungkin itu strategi mudah bagi dia. Dia sebenarnya ikut kita punya strategi. Bagi saya kita kena tengok candle juga. Walaupun dia merah tinggi, dia merah banyak, tapi kalau harga dia memang tengah dekat atas,
kita tak perlu beli juga. Faham tak? Contoh So kesimpulannya adalah walau apa pun kita kena lihat juga. Ya, betul. Jangan Tengok main beli je. Alright. Ya, betul. Tengok atom atom. Tengok atom ni. Okey, contohlah ni 2 September punya candle. Dia jatuh banyak. Adakah kita nak beli harga kat situ waktu merah banyak tu? Percentage merah banyak dekat kalau kita tengok Royal Q, kita nampak atom, tengok ni paling banyak merah dia. Merah percentage merahnya paling tinggi. So kita nak beli. Jangan. Sebab apa? Waktu 2 September ni harga tengah nak jatuh. Sebab apa? Dia dah pergi dah dekat harga yang paling tinggi dia. So itu dia. So, nak tak nak cari satu counter, cari satu coin, dah tengok coin tu, tengok dia punya candle ni. Adakah dia berada di atas-atas ataupun dia berada di resistance yang lama ataupun dia betul-betul ada dekat support dekat sini. Kalau dia betul-betul ada dekat support ni, satu apa orang kata, kalau tak beli tu rugilah. Itu dia. So kalau kita nampak saja candle tu betul-betul ada kat support ni, jangan buang masa, tekan beli. Gitu. So itu sajalah kot rasanya. Ada apa-apa soalan? SNR yang paling penting sekali bila lepas ni kalau rajin-rajin tak ada masa sikit, boleh tengok chart-chart ni dekat trading view ni. So kita boleh buat mana tarik harga, tarik line. Nak tarik line kat sini saja, kat atas ni tarik saja line. Trend line ni so tarik saja. So ini resistance ni, mana support waktu tu. Ini support waktu tu. Contoh dia. Boleh rajin-rajin tengok support resistance. Nampak ni contoh satulah, harga dah sampai dekat resistance yang lama dan dia tak ada kekuatan untuk terus naik. Dia jatuh dekat support yang baru. Support yang lama. Dia jatuh kat support yang lama dia. Kat sini dia boleh naik ataupun dia boleh turun. Kalau dia tak ada kekuatan untuk naik, dia akan jatuh balik dekat support yang lama. Dan dekat support yang lama ni, kalau dia tak ada kekuatan untuk naik balik, dia akan jatuh lagi. Dia akan cari support yang bawah lagi. Kemudian dia akan naik balik. Tak kuat, jatuh kat support balik. Support bawah tu, kalau dia tak kuat, dia akan jatuh lagi ke bawah. Jatuh ke bawah. So itu dia lah. Okey. Rasanya untuk ataupun untuk apa orang kata, cara untuk beli jual ni kat support resistance ni mungkin dah nampak sikit lah. Mungkin ada soalan lain untuk Royal Q ke apa ke? Okey, Ustaz nak tanya. Okey, kalau kata tadi, okey kita dah Ustaz tunjuk tentang support dan resistance kan. Khusus sekarang ni macam mana nak dipindahkan kepada Royal Q masuk punya, ke Royal Q. Royal Q punya apa tu? Strategi tu. Okey. Kan? So sekarang ni contoh saya bagi kat sini lah. Contoh hari ni 3 Jun. Harga 3 Jun dekat atas. So bila kita nak beli, bukan kita nak beli sekarang. Bila kita nak beli, kita kena tunggu dulu sama ada dia naik ataupun dia turun. Kalau dia naik, kita beratur balik dekat sini. Dekat harga resistance. Kalau dia turun, kita nak beratur harga Q kat mana tadi? Dekat Royal Q kita nak Q kat mana? Q kat harga support bawah ni. Okey. So itu cara dia. Dan itu untuk beli. Untuk jual pula, so kalau kita dah beli kat bawah ni, kemudian dia jatuh lagi. So kita kena tunggulah sambil satu masa, mungkin dia akan naik, tapi kat sini lama. Untuk kita jual dekat harga resistance yang sebelum ni. Resistance ni. Kita jual kat sini. Okey, kita dah beli kat sini tapi dia jatuh. Sama ada kita dapat untung kita terus jual ataupun kita tunggu sampai dia naik ke resistance yang sebelum ni, iaitu kat sini baru kita jual. Tak ada masalah mana-mana. So macam mana kita nak tahu berapa range ataupun berapa persen tu, kita tarik saja persen price range tadi. Tarik sampai sini, tekan ni, pilih price range sampai atas ni. Tapi ni banyak lah, sebab apa kita guna 44%. 44% tinggi ni. Okey. So kita tunggu 44%. Tulis ataupun trade setting kita tu tulis 44%. Sebab ini kita guna candle day kan. Satu candle ni merangkumi satu hari.
Kalau kita tengok dekat 15 minit ataupun 1 hour punya, mungkin kita akan dapat rendah sikit punya support yang lebih ataupun resistance yang lebih rendah untuk kita set. Kebiasaannya kalau saya akan ambil dalam 3 ataupun 2.5 ke 3% saja. Kemudian saya akan jual, kemudian saya akan tengok balik mana yang sesuai untuk masuk. Guna 15 minit punya candle lah. Okay, so kalau kita jenis yang beli, kita nak tunggu tahun depan ataupun bulan depan untuk jual, masuk saja harga dekat support pun dah memadai. Lepas tu tunggulah bulan depan. Tunggu tahun depan. So itu untuk long term lah. So sekarang kita belajar macam mana nak jadi trader, bukan macam mana nak jadi investor. So trader ni kita kena tengok benda ni. Kalau kita nak jadi trader, kalau kita nak jual beli hari-hari ni, memang kita kena tengok benda ni. Chart ni. Kita kena tahu benda ni. Kalau kita tak tahu, susah untuk kita. Okay, kecuali kalau kita nak jadi investor, kita tak tahu benda ni pun tak ada masalah. Tak tahu benda ni, kita ambil, letak duit kat situ, biar sampai 1 tahun, 2 tahun akan datang. Okay, so kalau kita nak jadi trader ni, ataupun kita, walaupun kita ada robot, tak ada masalah, tapi sebab kita punya modal ni rendah sikit, kita pakai cara support and resistance ni pun dah okey dah sebenarnya. Okay, so itu dia. Dr. Safwan tadi dia minta macam mana nak setting dalam Royal Queue. Nanti yang hantar buat berapa tadi? Oh, setting Royal Queue. Yang persen-persen bawah-bawah tadi. Pasal Dr. Safwan baru masuk Okey Ustaz, boleh Ustaz. Stop share kan. Nanti hantar cerita sekali macam mana teknik hantar yang dapat 8 hari $80 tu. Sekarang dah berapa? Dapat 100 lebih dah? 100 lebih dah Ustaz. Ui, hari yang ke-10 kan hari ni? Bukan hari ke-10. Hari ni tak ada profit lagi. So 148 lah untuk masuk 21 hari bulan 8 sampai 2 hari bulan 9, 148. Macam ni berapa counter tu? Ambil berapa coin ambil? Oh, saya macam mana nak cakap Okey, satu benda lah. Kalau kita ada contoh $200 contoh $200, sebaiknya kita jangan beli apa orang kata, jangan beli terlampau banyak coin. Mungkin kita boleh beli 4 coin. Satu coin $50, satu coin $50. Kita bahagikan macam tu. Sebab kita nak orang panggil diversify. Diversify ni andai kata satu, jangan $10 lah Patut $10 banyak sangat. Oh, $50. Kalau kita nak main one shot, kita beli terus $50. Kalau kita cycle, memang kita kena letak $10 sebab kalau dia jatuh, kalau kita main multingle kan, kita nak main multingle, memang kita kena letak 10. Sebab yang baki tu kita nak backup untuk bila dia jatuh lagi. Tapi kalau kita main one shot ni, kita terus letak 50. Dah jumpa support, letak 50, kemudian letak dia punya percentage untuk kita ni lah. So tadi kita nak trade setting tadi kan. Contoh sekarang ni, kan kalau dalam kalau macam hari tu saya ada dapat list untuk syariah, bukan syariah lah, halal dengan yang syubhah dan haram punya kan. Saya dah asingkan siap-siap dekat dalam ni. Yang halal semua saya letak kat one shot. Halal semua saya letak kat one shot. So dekat one shot ni yang semua yang halal yang boleh saya beli. Dekat cycle ni semua yang saya tak boleh belilah. Kat sini. So saya akan tengok one shot, kita akan cari. Contoh kita carilah mana-mana. Kena share ni dia punya list dia ni. Kita orang pun nak apa tu? Oh, tak ada Oh, one shot. Apa dia? Dia memang dah, yang ni kita boleh apa nama? Kita boleh macam yang ni kita buat sendiri ya. Contoh cycle ni kita tengok all, dan ni saya punya ni lah, saya malas nak
nak setiap kali nak beli coin saya nak tengok ke benda tu, nak tengok benda tu. Nak tengok dia punya ni kan. Saya dah asingkan siap-siap. Caranya pergi saja dekat contoh BTT, kita tengok dekat list tu BTT ni halal ke tak halal, tengok BTT. So kalau halal saya terus tekan je kat tukar ni jadi one shot lah. Saya tekan ni. Ni saya pergi ke situ. Okey, faham. So apa semua yang one shot tu maknanya tu yang boleh belilah. Mana tahu apa ni, macam mana nak tahu dia halal tak halal tu? Maklumat kat mana? Saya dapat pun dengan Ustaz Razak ni. Cikgu Bidi dah share dalam grup je. Tak, dia bila macam ni, anda nak tengok contoh lah macam Arko kan. Akro tu ada satu dia keluar list, satu dalam list halal, satu lagi dalam list haram. Betul. Jadi nak kata benda tu kita pun tak tahu kan kebenaran list tu. Lepas tu tapi hati-hatilah. Haram dengan halal tu syubhah. Jadi kalau muncul dua-dua senarai kira syubhah gitu. Itulah. Tapi itulah sebab dekat dalam Facebook memang ada satu grup untuk cryptocurrency. So cryptocurrency halal, ada satu grup. Boleh join lah kalau nak tengok kan. Terus perbualan dalam tu nak dapatkan maklumat lanjut, mungkin boleh lah kot. Dia tengok white paper dah kot. Sebagai panduan lah. Siapa kalau rajin tengoklah dia punya white paper tu. Kalau rajin lah kan. Ya. Alright, teruskan. So tengok ni. Ni satu counter lah yang saya sekarang ni tengah hold sekarang ni, AVAX ni. So sekarang ni kita nak trade setting kan. Kita trade setting ni pergi je lah dekat trade setting. Dia ikut kita sebenarnya lah. Kita nak nak setting kita punya coin ni berapa keuntungan apa semua kan. So first buy in amount ni kita nak beli first amount tu berapa USDT. So letak saja harga kat sini, tukarlah nak letak berapa 30, 40 dan sebagainya. Ustaz, maksudnya first buy in amount ni maksudnya kita akan mulakan dengan 50 USDT. Betul. Bila kita beli 50 USDT, contoh kalau kita cycle, bila dia cycle tu dia dah sampai yang dekat dah jual dekat contoh 1%, kemudian dia akan beli balik dekat 50 USDT. Okey. So itu dia. Dan bila kita main cycle, kita buka open position double ni, kita buka, jadikan dia buka. Bila dia dah jual, dia beli lagi, dia beli balik, dia beli kat 100 USDT. Bila kita buka open position double. So kita tutup lah. Simpan. Okey. So sekarang ni margin call limit pula macam ni lah. Kalau kita nak main multingle, kita tukarlah ni. Tukar ke 3 ke 4 ke 5 ke kan. Tukar. Contoh kita tukar 3. Ni nak main multingle lah. So AI ni kalau pula cycle kan Ustaz kan? Cycle tu cycle tu lah. Kita nak short je, short. Kalau short satu lah kan? One shot kita tak payah. Kalau one shot ni multingle dengan cycle ni dia lain. Lain. Cycle ni jual beli, dah jual masa tu dia beli. Multingle ni andai kata dia jatuh. Kita nak top up ke tak nak top up? Nak top up duit ke tak nak top up duit dekat coin tu? So lain. Dia lain. So margin call limit ni multingle punya ni lah. So kalau kita tak nak main multingle, kita tutup letak air kosong, tak ada masalah. Tak boleh kot, letak satu kot. Ya. Mana pernah try letak kosong kita kasih. Ya boleh. Okey, kalau letak je satu, tak ada masalah lah, tak satu kan. Cuma kita nak setting satu ni, boleh lah. Kalau kita tak nak, kita nak main one shot kan, kita letaklah berapa persen dia jatuh baru kita nak beli balik kan. Bila dia nak tambah. So letaklah berapa yang mustahil dia jatuh. 100% lah, mungkin mustahil dia jatuh. So letak je kat situ lah. Ini untuk one shot kan. Dan yang ini pula, whole position take profit ni, berapa profit kita nak ambil kan. Kita nak dekat berapa terjual, berapa persen kita nak jual, dekat berapa kenaikan persen tu kita akan jual. So macam tadi kita dah tarik price range dekat chart tadi, kita dah boleh target lah berapa. Tapi kebiasaannya walaupun saya tarik dan nampak macam 5%, saya tak akan ambil 5%, saya biasa akan ambil 3, 3.5, 2 macam tu saja. Pasal apa? Pasal apa? Sebab price range ni
dia boleh naik ke 5% tapi mungkin dia tak akan naik terus. Dia akan naik mungkin satu hari ataupun berjam-jam yang akan datang. Cepat sikit lah Untuk dapat. selamat lah Ustaz, untuk Ya. selamat. Untuk selamat. Betul, untuk selamat. Ha. Okey. So, kalau 3% tu pun sebenarnya dah banyak dah. Kalau kita masukkan $50, 3% tu dah dalam $1 lebih rasanya kot. Okey. So 3% ataupun berapa persen lah. So well position take profit callback ni, kita kata benda ni bila dah sampai 3%, harga tu dah sampai 3%, dia takkan terjual terus. Bila dia akan jual, bila harga tu jatuh 0.3% ke bawah. Bila dia jatuh bawah aja, dia akan confirm benda tu jual. Tapi bukan dia jual kat 3% tu. Dia jual kat 2.7% lah. Kita dapat 2.7% saja. So kita boleh kurangkan benda ni dekat 0.1. Tapi pergerakan dalam naik turun ni dia laju. Naik dia laju, turun dia laju. So sekarang ni kalau kita nakkan keuntungan yang maksimum, dia naik tu, naik kan. Contoh di 3.3 dia dah 3 dah. Lepas tu dia naik 3.1, 3.2, 3.3. Dia tak jual lagi tu. Dia tak jual lagi. Tapi kalau kita set 0.1 sampai 3.3, jatuh je 3.2, dia akan jual. Kalau kita set 0.3, dia naik 3.3, dia tak jual lagi. Dia jatuh dekat 3 baru dia jual. So makna kata kalau dia naik lagi tu nak jatuh ke 0.1% tu mudah. Okey, kalau dia terus naik, so maknanya kita boleh dapat maksimumkan lagi keuntungan kita. Faham ke macam mana kita punya? Boleh. Faham. So dia punya 0.1 nak jatuh tu sangat senang lah. Mungkin kita boleh tukar kepada 0.3 ataupun 0.2 lah. So nanti dia naik, dia jatuh 0.1, dia akan terus naik pula. Kat situ sayang dekat kita. Bila dah 3% ataupun 3.5%, dia jatuh 3.4, lepas tu dia naik 4%. Sayang kita sebab kita dah terjual kat 3.4 tu. So kalau kita lebihkan sikit whole position take profit ni, insya-Allah akan dapat maksimumkan lebih keuntungan. So margin configuration ni, ini tempat set martingale tadi. Buy in callback. Buy in callback ni sebenarnya tak penting pun kalau dekat one shot. Buy in callback ni untuk beli balik. Ya, beli balik. Masa ini untuk cycle lah, untuk beli balik dekat harga berapa. Okey, sekali lagi dari atas. Okey. First buy in amount. Untuk harga first kali kita beli dekat berapa beli berapa USD. Modal permulaan. Ya, modal permulaan. Contoh kita buat contoh tapi duit tak ada dah ni. Okay, anda cadangkan 50 tu terbaik. Kalau 100 macam tinggi sangat dia susah. Ikut modal Ustaz. Ikut modal. Ustaz Razak 1,000 pun tak apa. Ikut modal. Contoh kalau modal kita 100 USDT, kita pilih 2 coin untuk main one shot, kemudian kita letak 50-50. Tapi kalau kita orang kata nak macam mana? Kalau kita nak orang kata lebih berhati-hati, kita masuk dekat support ni, satu support dekat harga support ni. Contoh kita masuk 20. Support tu pun boleh jadi tak jadi kan. Macam tadi yang kita kata ada support pun dia akan jatuh ke bawah lagi. Kita beli dulu 20 dekat support satu tu. Kemudian kalau dia jatuh, dia tak jadi support tu, kalau dia jatuh lagi, kita beli 30 dekat harga yang support yang paling bawah tu lah. So dia akan ambil average price lah. So itu satu lah. So kita masuk, tak ada masalah. Kalau kita punya nak masuk 20, kemudian kita nak top up 30 kemudian pun tak ada masalah. Kalau kita nak masuk 50 terus pun tak ada masalah. Okay, so itu dia. Trade setting 50 ataupun berapa-berapa lah, 30, 20 dan sebagainya. Open position double, bila dia jual, dia beli balik nanti, ini untuk cycle. Bila dia jual, dia beli balik nanti, kita akan open position double. Kalau kita open position double ni, dia akan tambah lah. Maknanya dia double daripada buy amount kita. 50 dia akan jadi 100. 100, okey. Yeah.
So margin call limit ni untuk multingle punya. So siapa yang main multingle, dia nak set. Kalau jatuh lagi, dia nak set dekat jatuh berapa persen, beli 2 kali ganda daripada harga modal 50, maknanya 100. Jatuh lagi 4%, beli 3 kali ganda daripada 50, 150 USDT. So itu untuk margin call limit, kita boleh setting 1, 2, 3 sampai berapa, saya tak tahulah dia punya maksimum dia. Okey. Kemudian profit, yang bawah dia profit, berapa kita nak ambil keuntungan, dekat berapa, sampai berapa profit dia, berapa persen. Kemudian yang ini yang kita kata tadi, bila sampai 3%, dia tak akan terjual lagi. Dia akan jatuh pada 2.9 baru dia jual. 0.1 dia akan tolak lah, daripada 3 tolak 0.1, 2.9. So kita set tinggi sikit 0.3 untuk kita maksimumkan keuntungan kita. Okey, andai kata dia naik 3.5, dia jatuh 3.4, kita tak terjual lagi. Kemudian dia terus naik, kita akan untung lebih lagi lah. Begitulah. So itu dia. So margin configuration ni untuk yang tadi, margin call limit. Kalau kita letak 3, dia akan keluar 3 lah. Dia akan keluar 3 dekat sini. First call, second call, third call, dia akan keluar 3. Kalau kita letak banyak, kita duit banyak pula kan, kita letak 20. So dia akan ni banyak lah. Margin configuration dia akan 20 lah. Duit kita tu kena ada dalam hobi lah. Ya, betul. Contoh, kalau misal kata kita first buy amount ni 50 USD, lepas tu kita buat margin call limit 4, bermakna dalam hobi mesti ada at least $200 lah. Ikut kita punya berapa kali ganda kita nak, bila jatuh tu berapa kita nak set dijual. Contoh satu kali ganda, so 50 je lah. Kalau kita set 2 kali ganda, 3 kali ganda, pastikan harga tu mencukupi untuk duit kita yang ada tu cover dalam hobi tu. Contoh sekarang kita ada 100 USDT kan. Contoh dalam hobi kita ada 100 USDT. 50 kita dah masuk, kita ada baki 100 lagi. Contoh kita buat kat sini 3 kali. Kemudian kita set kat sini 3. Habislah. Kita awal-awal kita dah set 3 time. 3 kali. Jatuh 3.5, 3. Habislah. Maknanya second call, third call dia tak akan ni dah. Nanti dia akan keluar notification gagal untuk membeli. Sebab duit dah tak ada. Itu yang saya cari maksud. Itu maksudnya 3 times, that mean 3 kali ganda daripada modal pembelian awal. Ya, 50, betul. So kalau kita letak 1, maknanya kita beli 50 je lah. Jatuh 3.5%, jatuh 3.5%, first 1 time, sebenarnya 1 kali ganda, kita beli sama je lah dengan harga modal. Kita beli. Jatuh 4%, kita akan beli 2 kali ganda. So pastikan 1-2 kali ganda ni mencukupi lah duit kita yang baki tu. Macam tu. So itu je lah. Kalau tak cukup, dia akan dia akan bagi message kat kita, notification yang akan cakap yang kita punya tak mencukupi. Contoh message dia macam ni. Ni dia cakap Wobi FX USDT fail to cover short position due to insufficient. Macam tu ada bagi. So kat situ. Ya. Alright. Okay, sekejap balik semula pada tadi. Okay. Pada trading setting trading tu. Alright. Okay. So saya faham dah, margin call limit maksudnya kalau satu kali maknanya kita akan ulang balik pembelian dengan $50 yang asas tu. Ya, betul. Okay. Kalau kita tulis 2 kat sini, bermakna ke atas tu kita kena beli untuk second round tu $100. Kalau kita tulis 2 dekat 2 times ni. 2 times ni kan? Betul. Maknanya kita beli dengan $100 bila harga jatuh 3.5% bawah daripada harga yang kita beli. Okay. Baik. Itu dia. Okay, so buy in call back ni macam kita kata tadi, kalau kita gunakan cycle 0.5% kita dah jual, kita dah jual kat 3%, buy in call back, bila dia akan beli, bila dia jatuh dekat 0.5 daripada harga yang kita jual tu. So sebenarnya kita boleh je nak letak ni. 3%, dia jatuh 3% baru kita beli, boleh je. Dia jatuh 3% baru kita beli balik. Dekat cycle. Dekat cycle. Kalau kita on cycle,
Kita boleh set je macam one shot. Kita boleh guna macam one shot kan. Bila dia jatuh 3% baru dia beli balik dengan harga 50 USDT. Macam tu. So biar macam dalam grup-grup tu yang sebelum-sebelum ni kelas-kelas asas dia letak 0.5. Tapi disebabkan kita main one shot ataupun saya main one shot, saya tak hiraukan lah buy in call back ni sebab dia dah terjual terus kan. Baik. Dia untuk ni lah. Margin configuration? Margin configuration tu yang kita nak set tadi tu. Yang mana tu? Yang ni. First call, okay. Second First call, third call. Okay. Baik. Itu dia. Kalau kita one shot memang dia akan keluar first call je lah. Kalau one shot, kalau kita tekan one shot, kita tekanlah ini berapa 3 time, dia sama juga. Oh tak. Okay. Dia sama juga, dia akan 3 kali juga. 3 kali second call, first call, second call, third call. Kalau harga jatuh baru dia akan gunalah margin call limit ni. Kalau harga tak jatuh dia akan terus jual lah. Okay. So yang margin call limit ni untuk bila harga tu jatuh. Kita nak dapatkan, contoh kita beli dekat $5. Harga jatuh $4, kita beli sikit. Harga jatuh $3, kita beli sikit. Maknanya average price sampai $3 antara 5 ni kita dapat tengah-tengah lah. Kita dapat kurangkan lagi. So itu dia lah maksud dia. Ya, okey. Okey, so itu dia. So satu lagi, benda yang paling penting sekali untuk kita belajar cut loss. Cut loss sangat penting lah. Contoh sekarang ni kan, saya punya counter merah. Yang ni saya tak on ni, saya pause, saya tak start. Sebab bila saya start, kat sini akan merah lah. Ini psikologi saya tak suka tengok merah, saya akan tutup ni. Saya akan tutup. So dia tak akan nampak merah lah. So bila biru dia akan, saya akan buka balik. So sekarang dia merah. So sampai satu masa nanti mungkin dia dah akan jatuh sampai 20%, negatif 20%, negatif 30%. Kita kena belajar cut loss sebenarnya. Bila kita main saham ataupun main trade ni, kita perlu belajar cut loss. Kalau kita tak cut loss satu-satu benda, andai kata dia dah tak ada dia dah tak ada keupayaan untuk naik lagi, dia akan jatuh. Maknanya kita punya kerugian tu makin bertambah. So bila kita nak tunggu 2-3 tahun lagi, lebih baik kita cut loss dan kita cari satu lagi coin yang berpotensi untuk naik, untuk kita cover loss kita tu, daripada kita loss. So kita cut loss dekat harga ataupun dekat sampai takat loss mana yang kita boleh terima untuk kita loss. Contoh macam sekarang ni saya punya loss $1, $2 boleh lagi, $10 boleh lagi. So boleh lagi hold lah. Tak payah jual lagi lah. So kalau dah tak boleh dah sampai contoh saya last saya boleh loss, saya target $15 saya last. So bila sampai $15 tu, sama ada saya nak jual semua ataupun saya jual separuh. Itu dia. So cara nak jual untuk cut loss ni, untuk kita kurangkan kerugian kita, tekan counter kita, tekan sell saja. Tekan sell, kemudian kita tekan market price dan kita jual lah. Yang ini jual untuk rugi, bukan jual untuk untung ni. Ni jual untuk rugi. Kalau kita rugi contoh 20%, kita nak kurangkan kerugian kita, nak cari coin lain untuk kita beli, kita cut loss kat sini. So kita nak jual 50% daripada apa yang kita pegang, 75%, 100%. Okay, so itu sajalah. So contoh kat mana cari ni tak dekat counter yang kita beli. Okey, counter kita beli. Ataupun coin yang kita beli masuk. Okey, coin kita beli Avex, okey. Tekan sell. Sell. Ya, tekan di, sell. Di ni yang icon sell tu. Apa dia? Dia di icon sell, betul. Oh. Gambar ikat duit tu. Oh, tapi dia kata kat sini first set up trading first, dia kata tu. Please set up trading first. Sebab apa ya? Oh, sebab kita tak beli lagi. Ada beli counter tu tak? Ada beli coin tu tak? Dia tak ada beli. Tak ada beli biasa tak kena aku laku. Kalau kita tak beli, kita tak boleh jual lagi lah. Kita tak boleh jual lah, kita tak beli kan. Tak beli lagi. Contoh macam ni saya ada kan. Saya nak jual. Yalah, macam mana kan. Saya kahwin tapi nak cerai tak boleh.
So saya ni kalau saya nak jual market price, saya tekan lah. So saya nak jual dekat harga sekarang ni, market price je lah. So tekan berapa kita nak jual, 50 daripada tu ataupun 75% daripada kita punya semua tu, 100% nak jual semua. Tekan confirm sajalah. Gitu cara dia. Okey. Okay, so itu saja. Ada soalan? Soalan-soalan Ada siapa nak tanya? Dia cuba tu. Betul lah tak jumpa tadi sebab di Binance. Lepas tu kata Dr. Safwan satu okey. baru tak beli ni. Dr. Safwan mana nak tanya tu? Kesan orang jauh. Safwan ada orang sakit datang oh. Sebaiknya untuk keuntungan kita ni, kita dapatkan $1 ke atas. Per transaksi tu, bila kita nak ambil keuntungan tu sebaiknya $1 ke atas. Sebab apa? Sebab hobi ambil charge, ambil fee dia. Royal Q pun ambil fee. So bila dua ni, contoh kita untung $0.5. Hobi ambil sikit, Royal Q pun ambil sikit. Berapa agak-agak kita punya? Mungkin dalam 2 ataupun 3 sen sahaja. Gitu. So kalau kita dapat satu tu okey lah. Saya tunjuk sebenarnya Royal Q ni dia ambil duit kita banyak juga sebenarnya. Sebenarnya lah. Tengok saya punya yang ni. Wow, 148. Saya untung baru 12 hari dapat 148. Tak tahan ni. Hari ni pun dah $48 dah. Yang ni. Tengok ni. Sehari $48. Jadi bawah sekali profit amount kita $25. Kita tengok berapa Royal Q ambil ni duit kita ni. $5 dia ambil. Fuel fee dia ambil $5. So kalau kita untung $1 dia ambil 3. Kalau kita untung 5 sen dia ambil berapa? Mungkin 2 sen, 3 sen. Jadi sikit apa yang kita dapat tu sikit lah. So sebenarnya kalau kita untung 5 sen, hobi ambil sikit fee dia, Royal Q ambil sikit, boleh jadi kita tak untung pun. So sebaiknya kalau kita guna Royal Q biar sampai 1 sen lah. $1 punya keuntungan. Untuk kita ada untung sikit. Ustaz, macam mana kita nak tahu kata kita yalah Allahu Akbar, bateri tak ada dah. Dia lepas ni kena bayar pengeras. Ini tak apa. Minta vaksin percuma. Doktor kena bagi vaksin percuma. Tunggu je cas. Dia terkeluar dah. Dia bateri habis. Sekejap lagi tak apa. Gitu dia. Jadi maknanya anda cadangkan yang anda buat Jadi sebab anda tak tahu anda buat $10 je. Lepas tak tinggal 1. Lepas tu 0.1. Jadi 0.1. Jadi sekarang ni anda cadangkan 50 atau 40 ke. Jangan beli banyak-banyak. Ya, betul. Jadi maknanya kalau ada 100 beli 2 je lah kan. Nilai je sama juga nanti. Lepas tu 2% ke atas, 2 hingga 3%. Lepas tu bawah tu 0.1 lah. Kan? Bawah apa? 0.1 tu? Yang untuk kad limit. 0.1 atau ada buat 0.01. lagi kecil. Okeylah, faham lah. Oh, sebab kita orang buat kecil $10. Patut kalau hantar mana $50 lah Jangan beli banyak. $50 jangan beli coin tu banyak. So maknanya apa? Maknanya dua coin tu kita boleh study 2 coin tu. Kita boleh confirmkan. Oh, coin ni aku boleh confirm. Coin ni aku boleh confirmkan. Oh, itu yang baca candle lah. Kalau tidak yang lain hentam je. Ya, betul. Kalau kita beli banyak, so banyak candle kita nak study ni. Kita beli 2. Contoh juga lah nak jual Cikgu Midi semalam. Sesat pun okey lah. Boleh tahan lah. Tapi hantar dapat 9, dia dapat $48 saya satu hari. Mana boleh tahan? Kita kena ikut bahan ni. Satu counter yang saya rasa paling sayang sekali ialah NFT. NFT kenapa? hari ni masuk hari ni saja untung dia 20%. Sebab apa?
dia hari tu dia dah duduk dekat support dah. Tapi saya tak masuk. Kita tak masuk. So kita rugi lah. So sekarang ni kita kena tunggu dia retrace dulu. Oh, NFT tengah bagus lah sekarang. Ya, NFT tengah dia tengah naik lah. NFT. So itu dia punya candle dia. Wow. 84%. Gila satu hari 84%. Dulu harga kita tengok Siapa lepak tu? Cikgu Bidi, semalam mana letak 100 ni? Hantar kena jual ni. Semalam mana letak NFT 100? Pap. Cikgu Bidi? Ya, kat mana? Jual sekarang. Anda pergi dekat hobi. Anda pergi hobi. Jual sekarang. Oh, jual sekarang. Malam anda letak 100 USD. Anda kat hobi. Anda pergi dekat $83 tu. Kat mana ni? Kaya pergi kat hobi. Kalau Anda share screen. Anda share screen. Saya keluar. Cikgu Bidi share screen. Ya Allah. Ke nak tunggu 100? Jangan, kalau kita nampak kita dah untung banyak, sepatutnya kita kena jual. Kita tak boleh dapat $80 tambahan tu, Syekh. Okey, Bidi. Kat mana ni? Kat mana? Share screen. Sekejap lah. Kat mana nak tunjuk ni? Tekan hobi. Cik, jangan tamak. Jangan tamak. Lepas tu, kat mana lagi nak pergi ni? Macam mana nak pergi? Anda tak share screen, anda tak nampak. Dah kat mana dulu? Beritahu dulu kat mana. Hobi. Dah hobi dah masuk dah. Pergi kat balances. Pergi balance. Okay. Lepas tu masuk hantar punya password. Okay, dah. NFT Lepas tu NFT, tekan NFT. Okay. Hantar tekan sell. Ada sell warna merah tu kan? Mana ada? NFT dah keluar tak? Candle dah keluar, candle. Candle mana? Ada candle? Tak ada candle pun? Tak ada candle? Hantar tekan buy. Ni bukan kena hobi. Sorry. Semalam mana beli 100 kat situ? Betul. Dapat lah ni, nampak. Dapat. Dia sekarang ni dah jadi 204. Dah jual. Sila jual. Sell. Kat mana sell? Tak jumpa sell bang. Tak jumpa sell? Anda tengok Ana. Dah untung 100% lah tu. Sekejap, Ana share screen. Cikgu Bidi je cuak. Pasal ada gambar lain dalam tu. Okey, nampak tak Ana punya ni? Nampak? Okey, nampak. Okey. Anda pergi ke hobi. Okey, hobi. Bagilah. Okey. Kemudian anda tekan NFT berapa? Anda tekan NFT. USDT. Ini kan? Okey. Kan ada shell bawah tu, shell. SELL. Oh, ke situ. Aku pergi tempat lain. Anda tekan shell ni. Sabar. Sebab Ana pun letak duit juga Ana nak jual ni. Tu. NFT. Lepas tu market order kan, Syekh? Market order betul, Ustaz. Sell. Tekan sell. Lepas tu trade. Alamak. Lepas tu dekat market order atau market order. Banyak ada duit tu. Lepas tu mana? Lepas tu NFT. Tekan 100%. Tak mana 100. Seronok macam ni. Mana? Hantar tekan market order. Bawah ni. NFT tekan 100. Merah tu, merah. Okay, dah tekan dah. Dah tekan 100. 100 sen Terus sell NFT. Sell Tekan sell. Sekarang tekan okey. Ana dah tekan. Okey. Dapat 91. Alhamdulillah 91. Asalnya $30 je Ana letak. Dia akan dapat 1%. 100%. Anda dapat berapa, Syekh? Anda dapat berapa? Kat mana tengok? Dekat di atas buy NFT tu ada tu, tombol USDT tu. Mana? Available duit yang ada dah. Available tu. USDT. Hantar available memang banyak lah. Dekat 4,000 lebih tak boleh baca. Sebab hantar tercampur simpanan. Tak apa. Ni nak tekan 2 kali ke? Tak payah sekali dah. Dah. Keluar. Dia dekat, tengok dekat atas yang buy NFT tu available tu. Yang 91.114 tu. Asalnya Ana beli 30 je semalam. Nampak. Ana dapat 90. Rugilah siapa tak beli NFT. Okey dah sekarang ni jangan beli dulu, saya biar je. Cerita pasal semalam tak boleh lah. Jangan beli sekarang. Jangan beli sekarang. Bahaya.
Tak, kalau kita jual tekan sell tu lepas tu. Oh, ini teknik lain, Syekh. Ini teknik lain, tak guna Royal Queue. Ini jangan ini kalau direct, kalau beli dekat Royal Queue, dia tak boleh jual dekat Huobi. Kalau beli kat Royal Queue kena jual dengan Royal Queue. Baik. Kalau beli dengan kalau kita nak jual beli dekat Huobi, kita kena beli dekat Huobi, jual dekat Huobi. Okey. Direct lah ni, tak ada orang tengah. Ya, tak ada ambil profit lah. So maknanya kalau kita untung $30, so $30 tu kita punya. Yang kita beli dekat Huobi secara sendirian, apa ni, Royal Queue tak akan ganggu. Dia takkan detect dia takkan synchronize. Okey, kemudian kalaulah kita buat copy trade, yang kita beli sendiri dekat Royal dekat Huobi pun copy trade tak akan ganggu juga. Takkan efek. Sebaiknya jangan copy trade dengan kalau copy trade kita ada contoh kita ada BTC, USDT. Okay. Kalau kita jangan beli yang dekat Huobi pun ada BTC juga. Sebaiknya jangan kita beli benda yang sama. Baik. Takut dia pening. Takut dia pening, kita pun pening nanti. Kita pun pening. Nah, sebab kita nak beli yang mana satu, kita nak jual yang mana satu nanti kita tak tahu. So itu satu contoh macam NFT. So sekarang ni harga tengah tinggi, so jangan kita masuk lah. Sebab apa? Tapi kalau kita, dia punya falsafah dia naik cepat, turun pun cepat. Naik cepat, turun pun cepat. So kalau hari ni 80% naik, kita tengok esok macam mana dia punya keadaan dia. Esok dekat bawah sangat ada sama ada. Sama ada dia turun balik dekat harga sebelum ni, resistance sebelum ni, ataupun dia naik terus tu mungkin. Nanti kalau dia dah turun, kita beli lagi lah. Boleh beli. Tunggu dia buat support yang betul-betul nampak support dia tu. Ya, jangan riak sangat je. Bahaya. Ana sikit, hantar banyak. Jangan riak sangat. Tak ada. Jangan gairah. Alhamdulillah. Sebab kita duit tak banyak, dapatlah buat modal. Saya nak tanya, kalau kita anticipate dia akan naik balik, dia akan buat reversal, kita boleh setting siap-siap dekat Royal Queue lah kan? Boleh. Tadi saya ajar tadi. Kita boleh set buy kita nak beli kat mana. Okey. Jadi nak tengok yang cut loss tadi tu, sebab tadi bateri habis pasal cut loss tadi. Cara cut loss. Yang kita tengok dekat Royal Queue, contohnya kita tengok dekat Royal Queue tu, kita tengok dekat sekejap kita tengok dekat dia punya number tu dekat floating tu ke ataupun yang kat bawah tu? Floating loss negatif berapa dia tulis. So itu kita punya dalam dolar floating loss tu. Floating loss negatif berapa, so itu maknanya contoh kalau negatif $2, so itu negatif $2 lah. Floating loss tu dalam dolar Ya, betul. 0.5 apa semua ni ialah dalam dolar Ya. Kalau dia ada persen kat tepi tu maknanya berapa persen kerugian ataupun keuntungan kita lah. Dia tengok floating loss ke tengok yang increase tu? Kejap bawah tu. Increase tu contoh kalau merah maknanya coin tu tengah merah ataupun tengah loss. Coin tu keadaan coin tu hari ini berapa dia punya kejatuhan dia, 2.5% contoh. Sebab tu dia merah kalau dia jatuh. Kalau dia hijau maknanya hari ini coin tu tengah naik berapa persen. Bukan kita punya keuntungan tu. Coin tu keadaan coin tu hari ini itu increase. Yang kita punya keuntungan? Kita punya keuntungan dengan floating loss. Kalau rugi dia akan tulis floating loss. Kalau untung dia akan tulis floating profit. Banyak loss ni. Merah yang negatif-negatif tu lah maksudnya. Yes, sebab kalau kat tepi tu merah, so itu maknanya floating loss lah tu. Kita tak loss lagi selagi kita tak jual. Yang dalam kotak tu maksudnya apa? Contohnya yang itu kerugian kita. Keseluruhan. Kita punya kerugian kita, bukan coin tu hari tu tapi kita keseluruhan. Start daripada harga yang kita beli sampai jatuh sampai sekarang berapa kita rugi. Jadi semua rugi ni. Jadi kalau nak jual tunggu minus berapa yang dalam merah tu? Kita sendiri yang rasa berapa kerugian yang kita boleh tanggung.
Okey. Okey, satu lagi nak tanya pasal kita punya orang panggil apa, asset dekat bahagian yang hujung sekali mine tu kan. Yang asset tu ialah apa? Asset tu maknanya duit yang kita ada untuk fuel, untuk kita bagi commission dekat Royal Q lah. Bukan yang kita trade tu. Dah, ya ini yang ada yang kita trade semua ada dalam hobi punya. Yang kita trade semua dekat USDT hobi balance dekat kuantitatif bawah sekali. Hobi. Pergi dekat ni apa nama? Oh, yang bawah tu USDT hobi balance tu. Ya, itu yang kita guna duit tu yang untuk kita trade, bukan duit yang dekat mine asset tu. Oh, yang asset tu ialah yang balance lah. Asset tu duit yang ada dalam Royal Q yang kita guna untuk bayar commission setiap kali keuntungan. Untuk Royal Q. Okey. Baik. Okey. Lagi? Saya rasa itu sahajalah untuk daripada saya. Mungkin akan datang mungkin kita boleh belajar sikit yang lain-lain, contoh macam mana candle lain ke apa ke, chart pattern ke macam mana. Yang paling penting sekali support and resistance tu kita mahirkan, insyaAllah. Kalau kita mahirkan yang itu, kita boleh maksimumkan kita punya keuntungan lah, satu hal lah. Yang kita boleh minimumkan kita punya kerugian. Itu saja Ustaz Azhar. Okey, mungkin ada soalan? Sebab kita ni belajar Royal Q, ada lagi satu step untuk yang lain. Hobi yang mana yang kita direct letak kat hobi simpan, kan kita simpan macam Cikgu Midi buat tu. Tapi mungkin pertemuan akan datang lah. Kalau ada lebihan-lebihan kita letak situ, keuntungan letak situ. Nanti kalau ada anjakan macam tadi tu kan, untuk mendoublekan lah. Sebab Royal Q ni dia menjana kewangan kita yang modal kecil-kecil. Bila dah besar sikit nanti baru kita simpan dekat hobi sendiri. Jadi kita tak kena potong, Royal Q tak potong duit kita kan. Kalau kita direct macam tadi yang macam. Yang itu hantar nanti lah, mungkin dalam tengok minggu depan ke apa. Kesian pula hantar. Ya, okey, tak ada masalah. Dah lah free je. Okey, tak ada masalah Ustaz. Ada lain ada nak tanya? Kongsi. Ada nak tanya lagi? Dah pukul 4 suku. Dr. Safwan faham Tadi nak tanya sikit. Ya, Ji. Yang jual beli di hobi tu, direct tu maknanya kita bila kita tekan butang sell tu, kita akan tunggu pembeli yang offer lah. Kita boleh sell dekat harga semasa, ataupun kita boleh sell dekat, kita nak sell dekat harga tertentu pun boleh juga. Kita nak beratur pun boleh juga. Faham ke? Okay. Contoh sekarang ni kita dah beli dekat support dah ni. Kita malas dah nak tengok lepas ni, kita terus beratur dekat harga yang tinggi, sell. Kita sell terus tapi kita type dekat harga yang tinggi, boleh juga. Kita boleh sell dekat harga semasa, kita boleh sell dekat harga yang lebih tinggi ataupun harga yang lebih rendah. Nak jual, nak beli, nak jual untung, nak jual rugi pun boleh, tak ada masalah. Tapi maksudnya kita kena tunggu pembeli mohon jugalah. Bila kita tekan butang sell tu. Tak, kita tunggu sampai harga sampai situ. Okey. Kalau harga sampai terjual lah benda tu. Automatik terjual kalau kita dah beratur. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Hobi beli hobi beli. Orang-orang trader lain lah yang beli. Okay. Trader lain yang beli. Dia akan contact kita ke tak? Tak payah dah. Dia tu hobi uruskan. Dia macam Royal Q, transaction dia sama juga. Hobi yang uruskan situ. Kita beli. Sekarang mesti ada orang, kita jual mesti ada orang beli. Kita beli mesti ada orang yang jual. Sama ada harga tu sampai kat situ ataupun tak sampai je lah. Jadi kalau nak nunggu orang beli tu, kalau saham Malaysia kalau tak salah nak tunggu ada orang beli kan. Kalau sama je Ustaz. Sama. Kalau kita jual kat harga semasa, automatik dah ada orang nak beli dah. Kalau kita jual kat harga tengah tinggi, kita nak jual kat harga tinggi, tapi harga sekarang ni rendah lagi, so memang tak ada orang nak beli lagi. Okay. So, tunggu sampai harga tinggi sama, baru ada orang nak beli benda tu. Okey. Nampak. Okey, kalau tak ada apa-apa, yang lain.
Okay, terima kasih banyaknya lah pada Ustaz Farhan ni. Tolong kita orang maklum lah. Kami ni budak baru belajar. Ambil segala tolong julukkan. Boleh ke kalau kita minta untuk kelas berikutnya tu pada Sabtu depan pada tarikh dan waktu yang sama? Untuk tengok yang step kedua pula lah. Step kedua pula. Boleh insya-Allah. Yang kita direct dengan tu. Untuk yang hobi pula. Kita share lah commission sikit. Itu apa ni? Out of topic boleh tak? Boleh. Kalau ada orang nak pakai royal